Video ini akan menerangkan tentang perkara asas dalam pengurusan fasiliti kerajaan yang perlu anda tahu. Perkara ini penting bagi pengetahuan untuk memastikan pelaksanaannya yang berjaya dan efektif. Apa yang anda tahu mengenai pengurusan fasiliti? Adakah praktis pengurusan fasiliti kita sekarang sama dengan standard antarabangsa? Dalam siri ini, kita akan bincangkan beberapa perbezaan atau kesamaan yang ada antara praktis semasa oleh kerajaan dengan pihak luar. Mari kita mulakan dengan menjawab persoalan mengenai definisi pengurusan fasiliti. Dalam bahasa yang mudah, pengurusan fasiliti adalah aktiviti yang dilaksanakan untuk memastikan bisnes utama sesebuah premis berjalan lancar. Memastikan 4 elemen utama iaitu premis, pengguna, proses kerja dan teknologi bersinergi antara satu sama lain adalah keunikan pengurusan fasiliti. Elemen pertama adalah premis. Apa itu premis? Apa ada dalam premis? Premis bermaksud satu kawasan yang dimiliki oleh sesebuah organisasi dan ia mengandungi bina-binaan seperti bangunan, jalan, parkir, kenderaan, cerun, lanskap dan sebagainya. Bagaimana pengurusan fasiliti memastikan premis memberi manfaat kepada organisasi tadi? Buat masa ini, konsep pengurusan fasiliti kerajaan mengasingkan aktiviti-aktiviti pengurusan fasiliti kepada dua bahagian utama. Skop FMP kepada pengurusan penyelenggaraan termasuk kerja membaik pulih dan penggantian, pengurusan tenaga, operasi sistem dan khidmat nasihat teknikal sekiranya berlaku kegagalan sistem dan sebagainya. Kerja kustodial adalah aktiviti yang terlibat dalam memastikan kebersihan, lanskap, kawalan makhluk perosak dan keselamatan. Elemen kedua yang perlu diurus adalah pengguna premis. Siapakah pengguna premis? Pengguna premis boleh dibahagikan kepada dua jenis, pengguna dalaman dan pengguna luaran. Pengguna dalaman adalah pemegang taruh stakeholder dan kaki tangan tetap maupun sementara di premis tersebut. Manakala pengguna luaran adalah pelanggan yang datang berurusan dengan organisasi tersebut dalam tempoh yang singkat. Pengguna adalah elemen yang paling kritikal dalam premis. Pengurusan fasiliti perlu mengurus semua kesulitan dan masalah yang dihadapi secara kes per kes tetapi juga mencapai keperluan yang telah ditetapkan dalam ASL dan KPI. Pengurusan fasiliti membantu bisnes utama organisasi. Kaki tangan di premis dapat menjalankan semua proses kerja yang penting bagi mencapai objektif organisasi dengan lebih berkesan kerana pengurusan fasiliti memastikan keadaan persekitaran kerja yang kondusif, bersih dan selesa di samping menjamin semua komponen yang ada di dalam premis sentiasa berfungsi dan selamat. Elemen keempat dalam pengurusan fasiliti adalah teknologi. Kebanyakan premis yang moden menggunakan teknologi, antaranya teknologi informasi, teknologi hijau, teknologi mekanikal, teknologi komunikasi dan banyak lagi. Siapakah yang terlibat dalam pengurusan fasiliti kerajaan? Pengurusan fasiliti boleh dilaksanakan oleh pelbagai pihak. Ia boleh dilaksanakan oleh pasukan dalaman sekiranya organisasi mempunyai kaki tangan yang mencukupi atau organisasi boleh juga melantik pihak lain menguruskan fasiliti tersebut seperti melantik kontraktor pengurusan fasiliti. Di manakah pengurusan fasiliti digunakan? Pada masa ini terdapat 5,979 premis pejabat kerajaan di seluruh Malaysia yang menggunakan pengurusan fasiliti. 5,979 premis tersebut bukan hanya menggunakan pendekatan pengurusan fasiliti, malah melantik pihak luar untuk menguruskan premis tersebut melalui kaedah penyumber luaran dengan kos kontrak melebihi 3 bilion. Bagaimana pengurusan fasiliti menjamin penyampaian perkhidmatan kerajaan?
Semua premis yang melantik pengurus fasiliti untuk menguruskan premis mereka seperti yang kita lihat dalam slide sebelum ini telah mendapat manfaat yang banyak. Manfaat kepada aset. Jangka hayat aset dapat dicapai atau dilangkaui oleh kerana aset tersebut disenggara mengikut jadual. Manfaat kepada pengguna. Pengguna dapat bekerja dalam keadaan yang kondusif dan selesa. Manfaat kepada organisasi. Apabila pengguna atau kaki tangan dapat bekerja dengan baik tanpa gangguan, produktiviti akan meningkat dan objektif organisasi tercapai. Manfaat kepada kerajaan. Setiap kementerian, jabatan atau agensi yang produktif dan efisien memberi nilai tambah kepada kualiti penyampaian perkhidmatan kerajaan secara keseluruhan. Sekian, terima kasih.